JL tu. But first of all, thank you so much. Yang tengok apa sekejap tadi duduk batuk. Okay. Yang tengok AJL, Masya sendiri pun terkejut. Okay, so basically what happened was masa Masya punya lagu masuk semi-final, Masya pun macam jadual agak padat sebab masa tu I tengah shoot dengan Syafiq Kyle, kan, Adlin Aman Ramli. So kita orang macam hari-hari balik subuh. Tiba dia kata Cinta masuk semi-final. Alamak, dia cakap tak ada preparation lah nak pergi kelas semua. I rasa I sempat pergi sekali je kelas kot. Sebab one time dia kena tilal. Satu kali je aku sampai kelas tu. Kelas Vokal masa semi-final. semifinal. Can't recall lah. Ingat pergi tempat dengan Stacy Hakim. Oh ya, I sempat jumpa Stacy dengan Hakim je sebelum semi-final. Masa tu lah Masya macam dapat satu macam azimat lah daripada penulis lirik dan juga pembuat komposer lagu tu. Dia kata, Masya, kau nyanyi je ikut feel kau. Sebab lagu tu memang dah macam kau punya, dia kata. Cuma kau kena cari rhythm, dia kata macam tu. So, ya, Masya mengaku Masya ni jenis, kalau lagu-lagu ballad ni boleh lah. Tapi kalau lagu-lagu rancak ni, Masya susah nak cari rhythm. So, bila Masya dapat macam satu knowledge baru daripada Stacy Hakim tu, saya macam, okay, lantaklah kita cuba try. So, semi-final tu Masya ikut momentum tu je lah. And Alhamdulillah lepas. Tapi Masya terkejut sebab masa tu, diorang kata, okay, korang kena datang AJL yang hari kedua. AJL pula dah. Semi-final hari yang kedua. Sebab hari yang kedua tu kita orang akan umumkan. So siapa-siapa yang dah perform yang first day punya semi-final kena datang hari kedua. So kebetulan Masya cakap Masya tak boleh datang. Masya syuting. Tapi nak jadikan cerita, pagi tu tiba-tiba ada one of our talent yang tested positif. So shut down. So aku macam okay lah, baliklah rumah. Balik rumah, bolehlah tengok semi-final, cakap yang tu. Bau dah mandi-mandi apa semua. Duduk. Masya. Aku masuk AJL. Ya Allah. Masa tu orang semua dah macam gelak-gelak kat I dah. Macam, akak masuk. Kat bilik wayang tu. Family Masya lah. Macam, Masya tak boleh brain lagi. Aku masuk. Sampai bilik, dah sejam lebih. Dah sejam dalam bilik kan. Tiba-tiba, I menangis. I menangis dekat bilik. I cakap, sayang, aku masuk AJL, sayang. Aku masuk AJL. Laki aku gelak. Dia kata, kenapa baru sekarang kau nak beremosi ni? Dia kata, sebab aku tak tahu. Aku tak expect. Yelah. I don't know. Diorang kata macam AJL ni dia ada dia punya kroni-kroni yang diorang akan pilih. Masya pun adalah juga dengar war-war macam tu lah kan. Gosip-gosip. Tapi kalau betul kroni-kroni dan kalau nama Masya masuk AJL tu bukan kroni lah. Aku yang salah faham lah. So I betul-betul tak expect. So bila dah masuk AJL tu, duk tanya lah macam, okay, so nak kena buat apa sekarang ni? I tanya Stacy dengan Hakim, I nak kena prepare. Macam mana ni? Aku nyanyi, ada orang nak kena jaga I ke apa ke? Memang Masya zero. Masya tak tahu apa benda nak expect kat AJL tu. So, diorang macam senyap. Tak cakap apa preparation nak kena buat semua. So, kita pun buatlah kerja. Shooting tu kebetulan pergi Sabah. Shooting travelog. Sampai jejak kat Sabah, diorang suruh patah balik KL pula. Buat iklan AJL. I cakap, kena buat iklan Ya, nampak tak kesengalan Masya masa tu. Banyak benda aku tak tahu. Lepas tu, banyak sebab travelog. Bila kita shoot travelog, kita masuk hutan lah kan. Masuk hutan, naik gunung, panjat, apalah macam-macam lah. Pergi naik, masuk gua semua. So expected lah line internet semua kerana kat sana slow. Kan? Slow. So
TV3 rupanya duk call suruh rushing buat iklan yang baju pink yang tangan macam ni tu semua kan. Aku dah macam, aku nak pergi buat macam mana, aku tak boleh lari dari set ni. Aku dah kat tengah-tengah hutan, nak pergi airport nak 5-6 jam nak sampai. Terus I macam dengan harapan lah macam okay bagi aku settle travel log ni, nanti aku shoot aku shoot iklan tu. Diorang macam tak boleh, kita orang ada timeline. Lepas tu duk buy time lagi macam nanti aku nak suruh shoot. Siapa tak ada siapa shoot, yang ada pun production punya shooting. So Lala diorang kata kena buat juga. Masya siap cakap dekat label Masya cakap, kalau kesian lah kat korang duk push I untuk cepatkan, tapi situasi I dengan location I tak membenarkan untuk I buat iklan tu. So tak apalah, Masya tarik diri lah untuk kesenangan orang-orang AJL. Masya sumpah, Masya cakap macam tu dekat label. Label kata janganlah Masya, buatlah something. Okay tak apa macam ni, I pujuk production, you you just shoot je kat mana-mana yang you ada. Janji background putih. Dia cakap macam tu. So I fikirlah, alamak aku ada baju ni je, baju masuk hutan je, nak shoot macam mana. Semua orang duk pakai bunga-bunga kat kepala, pakai suit, tiba-tiba aku pakai baju hutan. So I macam mana? I call kawan I, Tima. Tima is the stylist lah. I cakap, Tima, I betul-betul minta tolong. Okay, I plan untuk shoot lusa ni. Kalau ikutkan, I will be in Kota Belud dah. I cakap macam tu. Boleh tak kalau I flykan satu makeup artist dari Sabah untuk datang siapkan I je. I cakap macam tu. Bila? Kau nak baju tu bila? Besok lah. Dah besok kena terbang lah orang tu kan. Sebab nak shoot. Actually bukan lusa pun, the next day I cakap. So you ada malam ni je untuk cari baju. I cakap you pakai je lah, bagi je lah, pinjam baju apa-apa yang you ada. Lepas tu okay, dia kata boleh, I akan usahakan, dia kata macam tu. Lepas tu production yang shoot Travelog Masya tu pula kata, tadi kita orang call orang AJL, dia kata dia orang nak lighting macam ni, apa semua. Duk pening kepala dah. Alamak, mana nak cari lighting macam ni kat Kota Belud. Kalau cuba korang check dekat internet, Kota Belud tu jauh mana dari KK. Dengan Chinese New Year masa tu, Masya ingat lagi ngam-ngam. Hari tu adalah Chinese New Year. Kalau betul pun ada butik-butik pengantin, ada studio, semua dah tutup. And Masya bukan nak cakap lah, tapi dekat Kota Belud, derang punya culture is very interesting. You takkan jumpa rumah warna putih. Semua ada colour. Macam hotel ni kan, dia takkan sini putih. Dia ada benda. Macam ni ada hijau. So kita nak shoot macam mana iklan AJL tu? So I macam, tak apa, sekarang ni kita usaha je. Tak ada hijau ke, tak ada apa, kita check je nanti cakap yang tu. Janji I ada makeup artist, I ada baju, I ada production untuk shoot. So I cakap dengan dia, tak apa, kita pakai apa yang prop cameraman pula, kamera yang kita pakai. Padahal AJL duk shoot pakai kamera mahal. Kita orang pakai kamera biasa je. Yelah, kita orang kan shoot Travelog, apa sangat kamera nak pakai pun kan. So macam okay lah. Dah baju settle dah. Makeup artist pula tak ada. Nak jadikan cerita kenapa pula banyak event tak ada makeup artist langsung yang free. Especially yang kawan-kawan Masya ni. Tak ada langsung. Lala tak tolong juga Tima tu. I cakap, Tima, boleh tak suggest siapa-siapa makeup artist yang free untuk terbangkan baju tu sekali dengan servis makeup dia. Dia cari dapat seorang, Lenggong nama dia, ataupun Fierce. So kebetulan I nak jadikan cerita, I tak pernah make up dengan dia lah. Tapi Alhamdulillah dia make up Masya puas hati. Cuma kesian kat dia lah.
Dia sampai-sampai je touchdown je, Masya call cousin-cousin Masya, tolong jadi driver ambil makeup artist I kat airport, bawa pergi Kota Belud yang mengambil masa dalam 2 jam lebih. Dia sampai je, ngam-ngam I ada lagi sejam untuk habis shoot travelog tu. So habis dia shoot travelog tu, Masya terus pergi makeup dekat dia, makeup. Makeup. Lepas tu terus shoot. Tapi sebelum kita orang shoot tu pula, I punya kawan-kawan which is cameraman dekat travelog tu, pusing lah 1 pekan Kota Belud cari dinding putih. Dinding putih pula tak ada. Semua berkala-kala kat sana. Dia kalau bukan biru, dia pink. Dia tak pink, dia purple. Allah, dah macam pening dah. Macam mana ni nak submit iklan I untuk AJL ni. Cakap. Last. Ada satu kedai hardware ni. Dekat Kota Belud. Nanti, I rasa nanti Masya akan post kot dekat dalam Masya punya... Panggil apa? Masya punya Instagram. Nanti Masya akan post. Masya tengah edit sikit-sikit. Kita orang punya BTS dekat Kota Belud tu nak buat iklan AJL. Jumpa. Dia macam literally size 10 kaki kot. Lebar. Dinding putih tu. Kedai hardware. Tu pun dah berlumut-lumut. Macam jadilah daripada tak ada. Kan? So shoot lah. Shoot dah. Kebetulan pula sekali kan lah Masya dapat cari lampu RGB light. RGB light ni lampu yang color-color yang diorang duk pakai untuk nampak siluet-siluet belakang tu ada color-color kan. Masya dapat sewa. Masya dapat sewa RGB light dalam 4 batang. Rezeki Masya lah dapat juga selesaikan masalah tu. So kita orang berdasarkan 4 batang tu, kamera, shoot. Inilah. Antara Masya tunjuk korang. Inilah locationnya, nampak tak? Yang itu tempat store air kan. Yang ini kedai hardware tu. Ini je lah, tengok atas tu pun merah. Faham tak? You tak akan nampak dinding putih kat area situ. Lepas tu dah lah shoot macam ni kan. Tengah shoot selamba je tikus duk lalu lintas. Ibarat traffic jam, tikus lah kat situ. Kucing lah, apalah, nasib baik dia tak menggunakan audio. Pening kepala aku kalau ada audio pula kat situ. Lepas tu apa jadi masa tu? Okay, dah shoot. I think Alhamdulillah kita orang tak adalah lama sangat. Tapi pukul 1 ke 2 pagi juga habis kot kan ni lol. Satu dah around that lah. Dari start pukul 9 malam. Habis pukul 1 pagi. Okey lah, dah shoot, settle. Pening kepala bab nak hantar pula file tu kat TV3. Masya Allah. Tak ada internet kau. Sebab lepas Kota Belud pergi mana? Tah kampung Paruli ke? Bukan. Ada somewhere lah. Yang kita orang, tak ingat lepas tu kita punya location kat mana. Hudat. Tak ada internet nak hantar file. Budak-budak AJL punya production semua dah nak edit, pening kepala. Bila lah orang lain semua dah siap. Nana punya dah siap. Yoni Boy dah siap. Masya Milan Londo je tak siap-siap lagi iklan dia. So lepas tu mengambil masa 3 hari jugalah untuk dapat internet yang cukup. Send file. Adalah kedai-kedai yang ada wifi, tapi masalahnya diorang nak file tu 4K punya size. Macam mana nak hantar? Wifi kat kafe kat situ tu apa sangat pun dia punya kelajuan kan. So aku pun macam Ilol kenapa ni ubat jauh? Jatuh. Dia berpisah. Kau tu. You already buka siap-siap. So, and then after that,
But Alhamdulillah I manage lah. So meaning mengambil masa 5 hari juga untuk I dapat fully settlekan AJL brand ad tu. Sebab tu I rasa dari brand ad tu je lagi dah dugaan I dah. Ya Allah. Tapi siap. Nasib baik dah tak pecah lubang kan. Nampak macam sama taraf lah juga kan I punya iklan tu. Walaupun dekat pekan. Lepas tu nak jadikan cerita, settle dah lah. Dah balik. Oh, sepanjang I kat Sabah tu, Masya bukan nak kata Masya sombong lah. Tapi Masya takut sangat Masya dapat COVID kali kedua. So, setiap kali orang nak bergambar, Masya akan cakap, sorry, boleh tak kita jarak? Sorry, tak pegang-pegang tak payah, okay? Minta maaf. Kita SOP. Tak tahulah, mungkin ada jugalah dalam, ada yang faham, ada yang macam alah belagak lah Masya Nilan ni. Tak adalah, kita macam takut lah, kita paranoid, kita nak masuk AJL ni, siapa tak excited? And then after that Masya pun macam settle, Alhamdulillah. Dah balik dari Sabah, Masya pun start lah selit-selitkan classes apa semua. Tapi cikgu vokal pula semua full. Ada yang sibuk buat big stage, ada yang sibuk ada kelas untuk student-student lain. So Masya pun macam Masya iktihar lah juga untuk ambil beberapa teacher untuk at least belajar warm up kan breathing exercise Masya. Sebab korang nampak sendiri kan lagu AJL tu macam berlari. Kalau korang tengok, Masya cuma ada 1.2 saat lah paling lama pun untuk bernafas setiap kali verse yang seterusnya. Memang penat lagu tu. Sebab tu Masya macam rasa pentingnya untuk Masya masuk kelas vokal. And then Masya sempat ada kelas dengan Cikgu Azrin. Cikgu Syafi banyak sikit. And then I also have my friend Edson. Dah kebetulan dia pun memang guru lecturer music dekat UMS Sabah tapi dia online je lah. Actually one of my teachers pun ada yang tested positif. Kan sekarang macam banyak gila kes kan. So banyak kekangan masa sebab kita orang macam kelas online sahaja. So bila kelas online, I don't really macam boleh relate the classes I boleh relate. It's just that I rasa tak puas classes tu. So that's why I iktihar cari cikgu-cikgu lain, tengok slot-slot mana. So I sempat ada kelas, I rasa 4 session ke dengan Cikgu Syafi. Masya tak pergi mana pun tahu sepanjang tu. Paling pun Masya jumpa Cikgu Syafi je. And adalah pergi mana pun tak ingat, ada 2-3 tempat jugalah. But I don't go out, I duduk rumah. Lepas tu dah lagi seminggu nak AJL masa tu. Bukan seminggu, sorry, 10 hari lagi nak AJL. I think 10 days ke. Tiba-tiba I rasa lepas balik dari kelas Cikgu Syafi kan, I rasa the next day tu I cakap, kenapa kerongkong I rasa kering ya? I cakap macam tu. Kenapa kerongkong I rasa macam overwork? I dah nervous dah. Cakap kan. Sebab lagu Masya ni, Masya cuma boleh praktis dalam jam yang sama tu 2-3 kali je. Kalau tak nanti I can overstrain my voice because korang tahu lagu tu susah kan. Tinggi kan. So I tak boleh banyak kali. Paling pun I boleh buat exercise suara je. Cakap kenapa sakit korang-korang. I cakap rasanya 2-3 kali je nyanyi. Lepas tu besok tu I rasa macam migraine yang dia denyut, lepas tu dia berhenti, dia denyut, lepas tu dia berhenti, dia denyut, dia berhenti. I cakap ni macam pernah kenal simptom ni dalam hati I kan. Yang lepas tu yang paling ketara, I rasa siapa yang pernah dapat COVID mesti akan tahu ada satu simptom yang you memang confirm you COVID. You akan tahu. Sebab Masya pernah COVID sebelum ni, Delta kan. So bila you kena COVID ni, dia ada satu perasaan yang macam tangan you kebas.
Tak kisahlah which badan you, tapi you akan rasa kebas. And then kebas tu berjalan. Lepas tu dia berhenti sekejap. I tak tahu nak explain dia macam mana. So bila I dah rasa I kebas, and before that masa I rasa tekak I sakit, I macam suspect COVID kot. Tapi I don't feel ini COVID. I test every day. I akan buat saliva test sebelum jumpa siapa-siapa. I think benda tu dah jadi macam kebiasaan juga kot kita orang kan, sebab kita pun hormat juga orang bila nak pergi jumpa orang semua ni kan. So Masya try, Masya negatif. So I cakap, this is not COVID. I think I overwork my vocal cord ni, cakap kan. So bila dah kali kedua buat lagi, still negatif. Hari ketiga tu I rasa macam I punya yang tu lah, yang darah tu dia macam kebas tau. Korang pernah tak rasa macam semut-semut? Korang pernah tak rasa macam semut-semut tu dia berjalan? Itulah yang simptom COVID. Confirm. I cakap kat lelaki I, sayang, I rasa I dapat COVID. Lelaki aku mengamuk. Dia kata, kau boleh tak jangan cakap yang kau ni kena COVID? Dia cakap kan, bila kau dah cakap macam ni, kau mendoakan kau COVID. I cakap, tak, bukan sayang. I rasa kita kena, bukan I nak kata I mendoakan I COVID, but I think I'm having that symptom. I pernah dapat, I tahulah rasa dia macam mana, cakap kan. So dia dah nampak dah bini dia macam dah down kan. Dia cakap, okey lah, jomlah kita pergi PCR. Pergilah sekali dengan dia. Pergi sekali dengan dia. Kita pergi, ada satu klinik ni dekat area rumah I, di mana kalau you bayar lebih, you boleh dapat PCR you cepat. Kalau standard, tunggu 2 jam kan. But that clinic is because dia ada dia punya lab sendiri. So that is why you can get your PCR test cepat. So, duk fikir. Sempat lagi fikir ni. Dia ada 3 jenis option. Yang ni bayar 300 lebih, you dapat macam lagi 2 jam, 3 jam. Kalau yang ni 6 jam, you dapat bayar 200 lebih macam tu. Kalau ni yang standard, 24 jam. Mahal sangat lah 300 tu sayang. Kita yang ambil yang tengah-tengah at least macam boleh tahu. Lah boleh fikir ni. Yelah, JL banyak pakai duit gila. Lepas tu okey lah, laki aku pun okey, setuju. Kita pun ambil lah yang tengah-tengah punya harga tu. Cek kan. Itulah yang ini yang betul-betul Masya sedih lah. Kita nak tengok pukul berapa Masya akan dapat jawapan result ni. Cek pukul 11 malam. Okey lah, cek 11 malam dapat result. 11 malam tak keluar apa lagi. Tunggu. Tak dapat pun WhatsApp keputusan semua tu. Lepas tu Masya pun macam nak tidur dah. Last saya cakap. Dah pukul 12 ni. Last. I check ni. Check handphone. Dapat result positif you all. Laki I ni dia tak boleh tengok I nangis, dia tak boleh tengok I down, dia tak boleh tengok I merungut. Kalau I macam tu, dia akan maki I. Which is, kadang-kadang orang macam, jahatnya laki kau. Tak. Sebenarnya dia, itu adalah training supaya I kuat. So, kalau kau tak nak kena maki, kau jernihkan hati, husnuzon, kau positifkan diri. Ingat lagi lah masa tu, buka je message, sayang, result dah keluar. Dia pun terus buka dia punya handphone, result dah keluar. Laki aku cakap, aku negatif. Lepas tu, I dah start nangis. Sayang, I positif. I cakap macam tu. Yang ni mak sedih. Aduh, mak pula. I sedih. Lepas tu laki I cakap, kenapa? I dah agak dah sayang. I cakap kan. I dah cakap dengan you. I siap debate. Kau kata aku ni macam ni. Mendoakan. I tahu I pernah COVID ni. Memang betul aku positif. I cakap macam tu. Lepas tu,
Relax lah. Janganlah ni. Jangan kecoh-kecoh. You buat I takut lagi. Laki I cakap macam tu. Lepas tu I nangis. Janganlah nangis. Dia kata, kejap. I cakap, I kuat. Kepala I kuat. I cakap, tak, mental I kuat. Tapi bagi I nangis. Sebab I dalam hati I, the first thing in my head was, aku tak boleh AJL. Cakap kan. Kita nak kena, takkan kita nak pakai PPE atas AJL tu. Gila ke apa? Bolehlah image baru kan, AJL nyanyi pakai PPE. Apanya? Tapi I sedih, I nangis. I macam ni lah, ibarat atas katil ni, I macam ni. You bagi I 5 minit je nangis. I cakap kat lelaki I, 5 minit je I minta. You jangan marah I, biar I nangis. Sebab yelah, kita tunggu. Actually bukan 16 tahun tu. Masya salah kira. 17 tahun. 17 tahun Masya tunggu untuk masuk AJL as finalist. Korang faham tak perasaan dia bila tiba-tiba lagi berapa hari nak AJL dah? So Masya cakap bagi I 5 minit je. Jangan kacau I. I cakap benarkan I nangis. I cakap yang tu kat dia. I ingat lagi. So I nangis. Macam kucing mati lah. Macam tu lah punya nangis. Masya ingat lagi. Masya nangis. Lepas tu I cakap kat diri I rasa memang you tak boleh AJL ni. Cakap kan, you terima je lah seadanya. Dalam kepala I duk fikir siapa nak ganti I. Sebab siapa yang nak ganti I tu kesian. Dia cuma ada beberapa hari sahaja untuk hafal lagu, untuk belajar arrangement baru. Fikir. Last. I cakap. Dah nangis, dah puas nangis kan. I tak ada tidur. I cakap, sayang, I okey dah. So dia pun macam dah lega lah. Sebab kau nak maki pun tak guna, dah positif kan. Nak memanglah nak buat apa lagi kan. So macam So I pun macam okay, dah nangis. I cakap besok baru I akan fikir apa I punya penyelesaian untuk masalah ni. I think dalam the next day tu I diam. I tak bagi tahu siapa-siapa. Dulu pun Masya diam, Masya tak bagi tahu siapa-siapa. Sebab dapat corona ni macam ibarat untuk orang macam kau jadi penjenayah tau. I mean no doubt ramai orang rasa macam tu. Bukan sebab apa, sebab diorang takut dekat engkau. So untuk kau cerita yang kau ada COVID tu macam ada satu adalah benda yang macam nak bagi tahu orang kau mencuri. Faham tak perasaan tu? Lepas tu dah pukul 1, lupa pula cerita aku tadi. Kat mana dah aku tadi? Tadi apa saya cerita Elon? The next day. Bodoh lah macam ni. Okay, the next day lepas dah tahu I positif tu, I memang down lah. Sekarang I boleh gelak lah bila fikir balik. Sebenarnya sedih tau korang. So petang tu baru I bagi tahu label I. The first thing I cakap dekat my label, I'm so sorry. I dah bertungkus lumus. Bukan bertungkus lumus, I dah sedaya upaya untuk elakkan diri daripada pergi berkeliaran kat luar. I memang duduk rumah, tak pergi mana sangat pun. Tapi I positif COVID. I cakap macam mana I cakap kan. And I dah tengok I punya My Sejahtera. Diorang dah bagi warna merah. I cakap yang tu. And the only time yang dia akan biru adalah a few days lah before. Which is very 2 hari macam tu. Lagi 2 hari nak AJL baru I biru. I cakap macam tu. So, diorang terdiam kejap lah.
Sebab bayangkan, duit dah keluar untuk buat prop, untuk baju, segala preparation lah. Yang Masya cakap thank you tu kan, semua tu adalah orang-orang kuat Masya. Diorang dah siapkan semua benda. Gimana taknya kita ada lagi berapa hari nak KJL kan. Diorang macam, apa, what's that word? Terkedu Terkilan. I don't know. Something like that. Saya cakap dekat, so dia kata, tak apa, macam ni lah Masya kuat, semangat ke, positif ke. Dia kata macam tu. Jangan sedih-sedih tau, tak apa. I cuba tengok apa yang kita orang boleh discuss dengan pihak produksi AJL. Terkesima. Betul Naim Zain. So basically the whole day I dah bagi tahu dia I lega. Tapi I tak cakap lagi dengan tim-tim lain ni. Sebab takut diorang macam berhentikan terus proses untuk siap baju lah, apalah kan. So, sebelum I dapat jawapan yang confirm yang I tak boleh ikut tu, baru I boleh bagi tahu diorang. So, I diam lagi. I macam, tapi sepanjang diam tu, Masya down. You guys tahu tak, my husband kan negatif, I cakap tadi. Because bini dia positif, dia sanggup teman jaga. Sepanjang I positif walaupun dia negatif. Dah sedih balik dah. Tadi dah gelak-gelak dah kan. Sebab tu lah Masya, sebab tau nak dekat AJL tu, sebab macam-macam rintangan aku. Sambil-sambil lah, PA aku dah bising dah tak makan ubat. Lepas tu, so that's why I macam touching sikit lah masa tu. So laki I pun sepanjang tu dia nampak lah I down kan. Tapi dalam tak tahu jawapan sama ada I boleh nyanyi ke tak, Masya masih lagi praktis kat rumah. I ingat lagi. Pakai mic portable I tu, pakai speaker, feeling-feeling depan cermin. Kononnya I tengah AJL. Padahal hakikat dia dalam hati, betul ke aku nak kena AJL ni? Mana ada orang nak ambil orang COVID atau pentas tu. Macam saya cakap lah, tiba PPE pula kat atas pentas nyanyi lagu cinta. Bayangkan. Lepas tu, so Masya pun macam husnuzon lagi lah, macam hopefully sempat. Sebab laki I, dia cakap tau, dia kata sebelum I cakap dengan I punya label tu, dia kira hari berapa hari I kena quarantine tau. Kira sayang, sempat ni sayang, you akan release time ni, maknanya you sempat pergi orkestra, practice dengan orkestra 1 hari extra. Dia kata macam tu. Tapi I cakap, kalau you pun AJL bagi ke? Orang lain semua dah ada sesi orkestra berapa hari, aku 1 hari tu je. So macam sebab tu lah Masya masih lagi praktis dengan harapan pihak AJL akan macam okey lah kan, boleh bertimbang rasa sikit lah dengan kehadiran Masya last minute kan. So so last I banyak call kawan-kawan. I tanya macam mana prosedur MySejahtera sekarang bila you dapat COVID. Call dia kata sekarang ni of course kena 7 hari kalau you positif kan. So tapi terpulang kepada city value you macam mana semua. Masya berterima kasih sangat pada klinik Megazaran sebab Masya panggil diorang a day before MySejahtera I biru untuk test I punya city value. Why I do that? I know jawapan PCR I tu tetap akan positif. Tapi the reason why I had that session because I want to see my city value ni membahayakan orang lagi ke tak. So
I made that effort lah supaya whatever it is, kalau betul I masih boleh nyanyi, I tahu I tak akan menjangkitkan apa-apa pada orang lain. So, apa false positive betul? I don't get you, Azmil Mil. What do you mean? Berapa city value? Alamak. Kalau lirik pun Masya hampir boleh lupa, ni kan city value you all. So, after that, penting macam 30 city value kan. Penting untuk kita tahu berapa city value kita. Supaya kita tahu yang kita ni tak menjangkitkan orang lah. So basically I did that. Tapi masa tu masih lagi merah lah. Cuma I just nak tahu I punya city value tu datang mana. Kan. So okay. So basically mengambil masa 2 hari jugalah I punya label untuk bagi jawapan sama ada I masih boleh nyanyi ke tak. So dia call I. A label call I that night. Dia cakap, okay Masya, I dah berbincang dengan pihak AJL. Diorang cakap, diorang bagi Masya 2 pilihan. Masya nak nyanyi juga dengan keadaan kesihatan, which actually kita orang sebenarnya walaupun kita orang nak Masya yang nyanyi, tapi kita orang risau. Sebab ni kali kedua Masya COVID, takut Masya tak fit untuk nyanyi. Dia cakap macam tu kat Masya. Masya terfikir jugalah, betul juga. Aku ni kalau kena COVID, aku dah masalah satu. Sebab first one, I dah lung infection. Kali kedua, simptom I lebih kurang. Dia kacau suara lah basically. Ni sekarang ni pun masih duduk sengau. Tadi sebab I batuk-batuk, nasiblah ada air-air je lah membantu Masya sekarang ni. Fikir juga, Kang. So sepanjang dia cakap benda tu, dalam kepala I terngiang-ngiang. Takkan aku nak malukan diri aku kat AJL. Apa tajuk lagu? Dah lupa lagu aku. Ingin nak aku bela. Dah, okay. Tak boleh nyanyi. Sampai situ je. Takkan nak nyanyi macam tu kat AJL. AJL kot. Kalau setakat show-show anniversary kahwin tu tak apalah juga kan nak nyanyi macam tu. Ni nak malukan diri ke apa ni? Cakap apa tu? Tapi I dengar lagi lah. I masih memproseskan. So yang kedua apa? I cakap apa lagi option yang lagi satu yang pihak AJL cakap. Dia kata which is ganti kat orang. Time tu I terdiam teruslah. I terdiam. Dia orang bagi nama lah. Tak tahu Masya perlu reveal ke tak nama ni. Tapi she is a wonderful singer. Benda ni buat I terfikir jugalah. Sampai sekarang I terfikir, kalau let's say hari tu aku tak nyanyi, macam mana dia nyanyi lagu cinta tu? Kalau ganti-ganti dengan siapa, I tak tahulah I boleh beritahu ke tak ni. Tak payahlah beritahu. Syukurlah kat sana I cerita. So dia kata kita orang dah kira macam ibaratnya nama tu diorang dah macam hola-hola orang tu lah untuk standby. Macam tu lah ibaratnya. So I saw you. Sibuk PA aku duduk komen-komen. Dia kat sebelah je. So lepas tu I cakap dengan dia, so macam mana Masya? Do you still want to ganti orang? Dan cakap macam tu. I dengan tak sampai 2 saat I terus cakap, nama label I tu yang I selalu liars is Pasha. Pasha, I akan nyanyi. Confident. Pasha, I akan nyanyi. I tak tahu apa otak I cakap masa tu. I tak fikir. I cakap, I jawab je, I akan nyanyi. Betul ke ni? Pasha kata kat I, betul ke? Kenapa Pasha? Kau tak percaya aku ke? I ingat lagi ayat I kat dia. Kau tak percaya aku ke? Syah, aku percaya kau. Aku percaya kau. Dia cuak aku cakap macam tu. Tak apa. I akan sedaya upaya. Batuk ke apa, I akan cuba juga nyanyi all out. Dia cakap macam tu.
Dekat situ I tanam terus dalam kepala I, Allah ada, Allah ada. Apa-apa kita cuba percaya je. Tapi sebenarnya tak, dalam cakap positif-positif tu, lepas letak handphone tu I cakap, Masya kau bodoh lah. Cakap diri sendiri, kau bodoh lah Masya. Kau sedar tak kau mungkin boleh memalukan diri kau? Macam tu lah, ada suara yang tiba-tiba macam yang duk cakap dekat telinga Masya masa tu. So Masya pun macam kali tengok laki I cakap, I ceritalah kat dia. Tak apa sayang, you boleh. Laki I memang bab tak suruh positif tu memang number one lah. Walaupun dalam nada garang dia tu kan. You boleh sayang, you boleh. Okay, sekarang lepas ni kau minum air je. Ni, ada ini. Dia bagi minum air Yasin lah, bagi ubat lah, apa lah kan. Ini je. Jangan banyak-banyak nak minum benda lain dah. Kopi apa semua, minum ni je. Wah, garang lagi kita, wak. Okey lah. Dia jagalah kita. So, sepanjang tu memang nak kata walaupun Masya COVID, Masya ada bau, ada rasa. Tapi tak ada selera makan. Sebab fikir pasal AJL. Bayangkan I kurus gila. I kurus gila masa sepanjang corona tu. Sebab I tak boleh makan. Laki I bising dan dia kata you kena makan. Macam mana you nak sembuh? You kena kuatkan immune system you apa semua kan. Dan macam baby I kena jaga sepanjang corona tu dengan laki I. So tapi Masya happy sebab sepanjang I corona tu kan. Wah, I corona. Apa punya ayat tu? I kena COVID lah gila. I kena COVID tu meaning I punya mental tu walaupun dia ada juga goyang, tapi I fikir balik, sebenarnya I kuat jugalah masa tu. I lawan semua benda-benda negatif kat kepala. So masa tu lah Masya buat kelas online dengan Cikgu Syafi. Masa tu dengan Cikgu Syafi je lah the whole time tu. Sebab yang lain semua pun duk busy dah. So, and then after that, habis kuarantin tu, I tunggu je I punya My Sejahtera biru. I terus mandi. I keluar. Tapi I sampai keluar tu untuk keselamatan orang lain, I mandi lagi dekat luar rumah I. Baru I keluar. I pack barang I semua sebab laki I kata you keluar dari rumah ni. Pergi tidur kat hotel. Because dia tak mau I pula yang akan macam walaupun I dah okay, I tak boleh merebakkan lagi. I tak boleh macam menjangkit orang. But he doesn't want me to jeopardize other people. So kita orang inisiatif duduk I seorang dengan PA masa tu. Sebab PA dia negatif kan. So terus duduk hotel. So Masya sebenarnya habis je kuarantin, Masya terus hotel. Duduk hotel. And Masya pergi fitting baju. Semua dalam hari yang sama. And Masya terus orkestra practice. Lepas tu time tu lah pula and then after that the next day tu Masya first time perform dry run rehearsal dengan semua artis. Sebenarnya down masa tu. Semua orang nyanyi best gila dekat situ. Aku duk fikir, macam mana kau nak nyanyi Masya, kau masih duk sengau lagi, batuk lagi. Tapi okay, that night before rehearsal dry run tu, I anxiety. Which is masa tu kat rumah lagi. I anxiety. I tengah cuba nak tidur. I rasa jantung I, korang tahulah I rasa anxiety macam mana kan. Jantung I macam ke dalam. I tak boleh bernafas.
I tak boleh nafas. I cakap takkanlah corona aku datang balik. Tanya diri sendiri, takkanlah corona datang balik. Kenapa macam ni rasa ni, apa ni, I cakap kan. So laki I cakap, lap muka, pakai air yasin ke apa, air zam-zam dekat. Excuse me, do we have charger? But we have the power bank. Tolong. Lepas tu, aku lupa dah aku kat mana. Oh ya. I lap muka, I pakai air yasin. And then, cannot see. And then, cuba tidur balik. Tak boleh. Makin susah nak bernafas masa tu. Sebab kepala I pula masa tu duk macam, yelah bila korang dapat anxiety, korang pun mesti ada macam suara-suara yang kuat gila yang kata macam, kau akan malukan diri sendiri kau akan malukan diri sendiri kau. Benda tu ulang-ulang kat kepala I, sakit dada I, tak boleh bernafas. Masa tu, I siap cakap dengan Cikgu Syafi that day. I cakap, Cikgu rasa dengan situasi Masya ni, Masya boleh nyanyi tak? Ada potensi tak untuk I memalukan diri I kata pentas? Cikgu Syafi makikan aku balik. Dia kata, boleh tak kau jangan negatif? Dia cakap tu. Tapi macam mana? Bila kita dalam situasi macam tu, korang rasa apa? So, lepas tu, okay, tadi sambung anxiety Masya kan. Lap muka dengan Yasin pun tak jadi apa. Dah kali sini, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Nak cari ruang untuk bernafas, tak jumpa. Laki I terjaga. Masa tu laki I dah start sakit-sakit badan dah. Yalah mana taknya orang negatif duduk sebelah dengan orang positif. Kan? Laki I cakap, kau kenapa? Apa masalah kau? Cakap tak boleh tidur yang. Cakap kenapa? Pergi ambil wuduk. Cakap tu. Tidur balik lepas tu. Bangunlah kita pun ambil lah wuduk. Ambil wuduk. Baring lagi. Tak jadi apa. Masih sama. Dia cakap, apa ni? Ya Allah, kau kuatkan aku. Bagilah aku tidur. Besok aku nak kena jumpa semua artis ni. Nak apa? Nak panggil apa? Nak rehearsal dah, cakap kan. Malulah. Yelah, mungkin benda tu kot yang buat I rasa macam anxiety kot. Dah wuduk tidur balik kali sini tak boleh lagi. Laki I dah macam cuba je tidur tutup mata. Kira ke 1, 2, 3, 4 ke. Baca doa tidur ke apa ke. Selawat. Tak jadi apa lagi masa tu. I rasa macam benda tu kuat sangat kat kepala I. Di rumah, masa nak tidur, laki I kan pasang YouTube live Mekah tu. Kita selalu akan tidur tengok menghadap YouTube yang Mekah live tu. So I cakap, mungkin kalau I tengok Kaabah, mungkin I boleh tidur. I boleh hilang kot, I cakap kan. Tak tahulah kenapa masa tu kan. Kan Kaabah kan dia ada shot-shot dia kan. Kejap dekat Kaabah, kejap dekat sini, kejap dekat sana. So masa I bangun macam ni untuk nak tengok Kaabah, time tu pula shot dia tempat lain. Orang tengah berjalan dekat luar masjid. I cakap, aku nak ambil terketangan macam mana ni? Lepas tu I cakap tak boleh jadi ni, nak duduk macam ni lagi sakit. Baring-baring sedar-sedar. Dah pagi. Tu yang I cakap I kena bangun awal masa tu. Sebab I tunggu yang biru tu. Biru je I kena terus pergi jumpa butik Rizaman try baju. So memang I tak tidur. Starting masa sejahtera I biru tu, I tak tidur langsung. I terus pergi try baju. Terus standby kat PWTC untuk rehearsal. Lepas tu dah rehearsal tu, I cakap lah, I think I cuba kuatkan diri.
Mungkin sebab I dah jumpa kawan-kawan. So macam semangat tu adalah sikit kan. So masa I rehearsal, surprisingly, I tenang. I tenang sangat. Despite suara I taklah all out sangat. Macam dia masih sakit. Ada juga macam sampai tak sampai. Tapi I rasa macam I tenang. So nyanyian I pun tak kalut. Pada 6 hari bulan tu, kita ada lagi rehearsal dengan band. Macam one to one macam tu. So I pun macam pergilah yang rehearsal tu. So macam semalam I dah okay, I dah tenang. Mungkin okay dah kot. Sampai-sampai kat atas pentas tu teruk. Lagi teruk aku nyanyi. Yang itulah yang aku post baru-baru ni tu. Itu adalah rehearsal 6 hari bulan petang tu. I tak sampai. Suara hilang. Cakap macam ni. Korang pergi mana? Macam tu punya suara dah. Tahap macam tu I dah. Alamak. Lagi berapa jam ni AJL ni gila cakap kan. Lepas tu kawan-kawan I cakap tak apalah jom kita tak fikir kita pergi makan dulu. Kawan I ajak makan Nandos kau. I cakap makanlah. Bagilah diri happy. I memang suka makan Nandos. Pergilah makan Nandos. I cakap actually pagi tu ada makan Nandos dah. Teringin sangat nak makan Nandos. Dah makan Nandos kan. Ini yang aku benci ni kalau kita order online. Kita suka makan peha. Dia datang dada. Aku tak ada selera lah makan Nandos aku. Tetap lah cakap pasal makanan ni. Tak ada selera lah. So tak puas makan Nandos. Tu yang lepas rehearsal tu. Apa benda kawan aku nak bagi happy. Jom kita pergi Nandos. Makan lagi Nandos tengah hari tu. Dapat peha. Puas hati. Penuh. Selalu order quarter tu dengan nasi Mediterranean rice 2 tu. Wah 2 terus nasi. Happy. Perut sudah happy. Minda sudah happy balik. Lupa dah apa jadi tadi rehearsal yang sumbang tu. Okay lah. So pergilah apa dulu siap-siap. Solat apa semua. Pergi bilik make up. Start make up. Tempat pula kat PWT situ sejuk. Korang, bila dah sejuk, batuk lagi kuat lah. And mungkin Nandos aku tu pedas. Lagilah dia mengundang. Lepas tu, lalat ni. Lepas tu, apa jadi lepas tu? Aku ingat sekejap je lah aku batuk-batuk. Dah pukul 9 lagi kuat batuk I. Macam nak terkeluar dah kahak pula. Nak terkeluar dalam langit tu. Apa tu yang obula-obula kat depan tu. I siap. Dah siap macam cakap dengan PA I kan. Cakap, Lol, I tak boleh tahan. This is too much. Cakap, you kena pergi cari air panas. I rasa air panas je boleh bagi macam okay sikit I punya apa nama? Apa panggil ni? Dalam kepala I nak kata halkum. Aku mana dah halkum gila. Apa? Tekak. Bodoh macam. Tekak ni. Dia makin teruk. So kita orang kan duduk hotel je. So dia pun lari lah pergi pinjam sekejap hotel punya pemanas air tu. Dia pun masak lah air untuk air dekat belakang stage tu. Still kong. Aku rasa PA aku memang wonderful lah masa tu. Ibarat dia turun 10 calories lah. Kejap lari sini, lari sana ambil benda untuk aku. So, lepas tu dah time untuk nyanyi dah. Tak boleh buat apa dah. Dalam hati I berdoa masa tu. I cakap, apa nak jadi, jadilah. Janji, kau kuat je. Kau buat je macam benda tu, itu last kali kau boleh buat. Tapi Dr. Masya pernah cakap dekat Masya, dulu masa kena COVID, jangan paksa, jangan nyanyi bila you baru habis COVID. Sebab you punya simptom adalah lung infection, dia kata dulu. If you want to sing,
If you want your voice to macam tak rosak, if you want to use your voice longer, dia cakap macam tu, you have to rest. Don't sing for at least a few months. Dia cakap dulu. I duk fikir, ni aku baru habis COVID ni. Cakap dalam hati I kan, lagu macam nak cirit. Habis tu, lepas habis nyanyi ni, mana aku tak boleh nyanyi dah lah ni. Cakap tak apalah, lantak lah. Cakap dalam hati I kan, you know what, kun fayakun, Allah tu ada. Kat situ I start terus. Cakap Allah tu ada. You percaya je dia ada dekat situ. So, I was trying so hard to hadirkan benda tu dalam diri I tau. Backstage. Lepas tu, atas pentas tu, I cakap, I duduk pula. Bila masa aku duduk dekat depan pentas tu, aku berdiri and I tengok bawah. Lepas tu I cakap I nampak, I tak tahulah, this is very magical for me lah. Korang nak percaya pun suka hati lah, kalau tak nak percaya. Kan ada kolam kecil saiz keranda kat depan, saiz keranda pula, yelah dia macam bentuk petak kan depan Masya tu. Masya nampak arwah ayah mertua. Dah nangis. Dia punya macam shadow dia kat situ. Sebab tu Masya, masa first note tu Masya off sikit. Sebab sebenarnya dalam kepala Masya macam, aku dah cuba sedaya upaya untuk relax. Tiba-tiba aku nampak pula kat situ. Cakap macam mana aku nak fokus, kan? Tapi dia sekejap je, dia senyum je pun sudah hilang. Lepas tu I cakap, okay Masya, you do your best. Aku pun apa lagi. Situlah I try to build up. Tiba-tiba masuk tang chorus. Tak tahu macam mana, apa teknik nyanyian yang I pakai, dia dah buat I punya anak tekak tu gatal. So sepanjang chorus tu I duk tahan batuk. Lama I tahan batuk. Dah lah lagu tu macam tak bagi aku bernafas. I sedar I banyak gila flat. Sebab apa? Okay, satu, bila you kena corona ataupun you sakit tekak atau you ada flu, dia ada satu perasaan tu yang macam buih kat dalam ni tau. So apa sahaja yang berkaitan untuk you bercakap, dia jadi macam kurang jelas. Macam you rasa sampai tak sampai, dia tak grip tau. So sebab tu lah I rasa macam I susah nak kawal nyanyian I. I bukan nak kata kalau I tak sakit I perfect. Cuma I rasa gangguan lah untuk menyanyi. Banyak flat I, Muhammad Saiful. Kalau you dengar balik I banyak flat. Banyak sangat. So masa tu I cakap jadilah. So dah habis nyanyi tu I lega sangat. Baru tu lah I boleh senyum, I boleh terkinja-kinja. Bukan terkinja-kinja dah, tapi I kan jenis hyper kan. So I boleh borak-borak, jumpa sini jumpa sana kan. So I dah tak fikir apa dah. I cakap menang tak menang tu, itu bukan I punya mission pun in the first place. I just nak puas je atas pentas tu. So masa tu I ingat lagi kita orang kena suruh pergi duduk dengan finalis kat belakang tu kan, kat tepi tu kan. Borak lah. I dah macam tak payah fokus sangat lah. Masya Milan, kau bukannya boleh bawa apa pun, kau nyanyi ke laut. Tetap ini masalah Masya Milan. Okay, Masya Milan adalah seorang yang suka fikir, suka kadang-kadang negatif, susah nak. Walaupun Masya ni positif, tapi benda-benda macam ni Masya selalu akan automatically
berpegang kepada benda yang macam tercakap dekat otak ni. Which is salah satunya, alah, aku tak menang. Buat relax sudah. So, I pun macam buat hal I lah dekat belakang tu yang semua orang I tengok duk fokus tengok pengumuman-pengumuman hadiah dapat apa semua kan. I sibuk cakap dengan Syamil. Syamil, Masya Allah, comelnya baby. Baby ni borak macam. Tapi kan, tu cakap pasal post-COVID sebab diorang pun pernah lalui kan. Susah kan nak nyanyi ni borak-borak ni. Khusyuk ni borak dengan Syamil ni. Tiba dengar SOG pula kata lapar doh. I pun kali pusing belakang. Lapar ni boleh bergaduh kan. I pun lapar dia ni. Borak macam tak ada apa tau. Macam ibarat macam tengah rehearsal. Boleh borak belakang tu. Masya. Terdiam aku. Apa yang Masyanya? Semua orang dah tepuk tangan. Tengok aku macam Aku pun macam mungkin dapat dalam kepala Masya tak fikir apa lah. Macam Masya, okey, diorang suruh naik ni. Floor manager dah jerit-jerit dah. Masya cepat. Kita pun confident nangis lah. Tapi tak tahu apa jadi pun. Naik atas. Tak tahu menang apa. Sebab tak fokus. Borak lagi. Lepas tu dah pegang. Mula I ingat hadiah I bunga je. Lepas tu tak tahu siapa jerit kat I dari bawah pentas tu. Dia kata, ambil trofi dengan muka cek. Yang tu pun aku punya ke? Tak boleh. Aku tak boleh brand masa tu. Aduh, Masya sengal lah Masya Milan. Sebab tu korang nampak, kalau korang flashback balik, yang part ambil hadiah, aku ambil bunga sahaja dulu. Sebab I ingat aku punya hadiah bunga sahaja. Kan selalu kadang-kadang macam, Masya pun ada satu masalah. Aku kadang-kadang tengok AJL lah, tengok perform je, tengok sampai menang. So, I tak tahu prosedur dia macam mana. I ingat, nama-nama ni mungkin yang tak menang dapat bunga lah. Lah tu standard lah kan dapat bunga. Ambil bunga. Dia kena jerit suruh ambil trofi, suruh ni mungkin overrun ke apa kan. So, aku pun ambil je lah. Turun bawah. Aku menang. Sebab masa nak keluar bawah stage lepas ambil hadiah, siapa nama tu? Alif Sata dengan Nabila Huda dah macam, Mushi, tanya. Macam, aku menang ke? Turun bawah kan. Duk tengok Aina Abdul punya team semua dah duduk menjerit-jerit happy. Sebab masa tu diorang baru habis. Diorang baru kena umum nama menang dengan menang apa? Vokal terbaik kan masa tu. Aku tak ingat. So nampak diorang semua bersatu tempat. Lepas tu I turun-turun. Mana kawan-kawan aku? Mana tim aku? Semua hilang. Aku macam, aku nak nangis kat siapa? Aku nak cakap aku nak menang kat siapa ni? Cakap aku tak ada kawan kat belakang ni. Bukannya Aina tak kawan aku. Cuma masalahnya semua dalam dunia diorang tengah happy dapat menang award. Aku pun nak juga fikir macam tu. Aku menang. Tak ada siapa kat belakang tu. Aku boleh terduduk dekat satu bucu backstage tu. Cakap dengan Lansi, weh aku menang. Tengoklah Masya Milan masa tu. Aku tak tahulah sebab mungkin kawan-kawan I pula macam duk happy. Diorang lari kot pergi menghadap pentas nak tengok I ambil hadiah. So tak ada siapa kat belakang ke macam mana. Aku macam duduk dekat bucu backstage tu. Cakap dengan Lansi, aku menang weh. Aku menang. Nangis. Lepas tu teringat dekat bilik siap Alif Sata dengan Nabila Huda ada geng-geng juga, ada seorang dua kat situ. Aku tu macam berjalan lah. Nampak macam busy tu masa tu kononnya. Busy macam kononnya sambil pegang. Lepas tu masuk dalam bilik tu cakap, weh korang boleh tak? Nak boleh tak apa macam peluk aku menang. I cakap aku menang. Macam diorang macam, weh kau menang. Tu yang rasa macam, diorang macam, weh kau menang. Baru rasa macam ada orang lah nak cakap kau menang. Bukan aku nak kata aku nak minta orang kata kau menang. Cuma you faham tak perasaan tu bila you nak rasa ada friendship to congratulate you. But your friends was not there. And so happen you have a friend there. But they were in their own world. Tapi macam
Apa tak tahu nak explain macam mana. So masa tengah macam gembira-gembira dengan kawan-kawan kat dalam bilik tu, tiba-tiba diorang jerit, Masya cepat naik. Naik. Ini dah habis dah, nak kena kumpul semua artis-artis finalis kat atas pentas. Naik. Tengok Stacey dengan Hakim pun naik sekali. Dia menang apa pula ni lah hati I. Stacey dah macam muka seronok lah kan. Macam, oh aku menang lagi. Menang lagi. Masa tak terproses lagi aku menang apa. Turun. Tapi masa tu memang Masya happy lah. Masya touching lah. Sebab seumur hidup I tak pernah menang apa benda award. Sumpah Masya tak pernah menang. Even kalau cabutan bertuah, Masya tak pernah menang cabutan bertuah. Mana ada pernah. Kalau dulu Christmas pun tukar-tukar hadiah, mesti hadiah I paling sedih. Kotak nampak besar. Kita kan kalau Christmas kan kadang-kadang macam ada tukar-tukar hadiah. So kadang-kadang kita akan usah tau. Hadiah yang tu paling besar lah. Macam yang aku nak yang besar tu. Dapat yang besar tapi dalam tu Colgate. Kotak je besar. So benda-benda macam tu tau aku punya luck. Kau faham tak? Tu bila aku menang AJL ni, I rasa macam Masya Allah. Allah tu baik. Dia atur. Walaupun dengan apa benda yang Masya go through, I cakap, Ya Allah. Entahlah. Tell you the truth. Semenjak yang Masya kata Masya anxiety tu, Masya tak tidur sampai kemarin. Satu, kenapa Masya tak tidur was because kan habis je AJL, Masya kena buat interview FM, Wanita Hari Ini. So Masya tak tidur. Check handphone 500 message masa tu. Semua macam nak congratulate Masya. Tengok, Masya Allah kawan-kawan Masya. Dalam boleh bercakap dengan lansir, kata aku menang. Check handphone. Penuh rupanya orang duk congratulate Masya. Masya Allah. So semalam sebenarnya adalah first time Masya check YouTube. Masya shooting habis malam pukul 1 pagi. Lepas tu I dah cakap mungkin penat, badan penat. Maksudnya tak tidur sangat lagi tau. Faham tak perasaan tu, dah berapa hari tak tidur ni. So semalam tu baru dapat macam rasa macam nak tidur, tapi sebab banyak benda yang Masya tak tahu berlaku lepas AJL tu, check lah YouTube. Check YouTube. Macam-macam kat YouTube ni semua kerja aku. You know that feeling Masya Allah. Siapa nak tahu? Dulu tak ada siapa pun tahu. Korang pun mesti tak tahu aku pernah ada lagu Kesudahan Cinta. Aku ada lagu Sudah Ku Temui. Tak ada siapa tahu lagu-lagu aku dulu. Tiba-tiba ni cinta ni back to back pula kat YouTube. Trending pula tu. Masya Allah. Alhamdulillah. So sepanjang Masya melayan YouTube tu sampai pukul 4 pagi semalam, Masya nangis Bukan nangis tengok performance Masya. Masya nangis sebab teringat apa yang I had to go through sepanjang nak nyanyi 4 minit 15 saat punya lagu tu. Nangis, fikir, ya Allah, kawan aku masa ni dia tengah macam ni.
Oh ya Allah, masa ni I punya label kata macam ni. Oh masa ni banyak tau kepala I serabut sebenarnya terpentas tu. Sebab dah lah. So first of all, thank you so much korang sebab I am so happy and so touched by everyone's messages. Kalau ada yang Masya tak reply, I'm so sorry. Mungkin Masya terlepas pandang because Masya sendiri pun terkejut tengok ramai gila orang wish. So thank you so much guys. I don't know if I should save this. Tapi tak yalah kot. Takut pula kalau laki aku dengar. Dia pun rajin tengok Instagram I. Kan kalau I save IG live ni, nanti dia kata, kenapa kau pergi cerita benda-benda macam ni? Terpayah cerita-cerita kat orang boleh tak? Dia kata nanti. Ikano tak boleh calon AJL ke? Actually Masya dah bincang dengan kawan Masya ni untuk buat dia dalam bahasa Melayu. InsyaAllah bagi habis dulu benda-benda ni. AJL punya ni pun tak settle sangat lagi. Tapi thank you so much for all your support. I don't think I'm going to save this IG live. Banyak sangat benda-benda memalukan. Baik tak payah. I tak suka save IG live sangat pun sebab I geli tengok I bercakap seorang-seorang. So ada sakit kepala tak? Akak lepas nyanyi ada sakit kepala tak? Of course, pening. Sebab I duk post COVID kan. Ni ni pun sama ni. Duk batuk. Duk sakit dada kadang-kadang. So I don't think I'm gonna save this. So thank you guys. Tak pernah-pernah aku lebih daripada 100 orang tengok. Tiba-tiba je tadi dah 1000 lebih. Masya Allah. Dah pukul 2.24. Besok kena bangun awal. Matilah. But thank you so much guys. Okay, kejap. I tambah lagi 5 minit lah. Nak tengok apa soalan yang korang nak tanya. Sebab tadi aku sibuk bercerita. Tak tengok pun korang punya soalan-soalan. Apa yang korang nak tanya? You're such a fighter, Masya. Tanya and take care. Thank you. Amira, Asmuni, all the best, Masya. Kat TV3 dah 1 juta view. Cover lagu Dusun Elika yang tinggi tu. No lah. Elika punya lagu Elika lah. Kadang-kadang lagu ni Masya tak pandai sangat buat cover. Tu je lah. Please terjemahkan apa maksud air kat pentas tu. Sebenarnya air tu adalah untuk tujuan nak nampak I punya. Sebenarnya I pun tak tahu sebab aku tak pernah tanya. Tapi apa yang I perasan, kalau you guys notice, shot tu ada nampak I punya bayang-bayang dalam air. Dan sebenarnya bagi Masya, tak tahulah, mungkin interpretasi stage production I lain. Tapi bagi I rasa dia macam menyerupai alamak, dah 26 otak aku tak boleh fikir, tak boleh brain. Nanti besok aku fikirkan. Lepas tu nampak baju Masya ada shadow. Tapi memang betul. Sebenarnya niat dia tu adalah untuk nampak shadow Masya. Bila dekat shot tu dia jadi cantik.
Tapi dia ada erti. Cuma I tak sure apa maksud. Aku pula tak pernah tak ada masa nak borak dengan dorang apa dorang yang dah buat. LED tu aku tak tahu pun ada bahasa Jawi kat belakang tu. Sebab tak sempat. Kekangan masa. Tadi, okay, I cakap tadi ada, I akan tengok apa soalan yang korang nak tanya kan. Okay, apa lagi soalan? Congrats, saya tu shoot dekat Kudat. Pergi mana je orang Kudat Hills je. Kudat kita orang pergi kat Tik Borneo je. Dengan whistle. Mana nak boleh whistle sekarang? Tak boleh nyanyi lagi ni. Satu Malaysia dah mula fokus kat Masya. Alhamdulillah. MV cinta ada tak sis? Korang pilih pujuk dekat internet. Aku tak ada music video lagi cinta tu. Teringin juga. Tapi tak ada lagi. Nantilah. I pergi shoot-shoot kat tepi jalan raya tu je lah. Nak dengar whistle kat Masya macam dalam lagu Ikano. Korang janganlah. Aku ni baru je teran suara aku masa AJL. Ni suara tak datang lagi ni. Dah kena suruh lagi whistle. Oh, what is your husband respond bila you menang? Sebab hari tu tengok tim AJL datang interview. Kata husband tak nak datang tengok live sebab nervous sekali you menang. Boy, tak adalah dia macam ni. My husband, dia jenis pemalu. Dia tak suka keluar TV. Dia tak confident. Sebab tu dia tak pernah ikut I pergi mana-mana. And lagi satu paling penting adalah sebab dia tak suka tengok I nyanyi on stage dalam tempat yang sama sebab dia yang rasa takut untuk I. Dia yang nervous. Dia siap cakap, kalau aku datang nanti aku pengsan, kau ke mana? Dia cakap macam tu. Sebab aku yang macam nervous untuk bini aku, dia kata. Sebab tu dia tak suka tengok I perform sebab dia nervous. So setiap kali ada performance yang gempak macam AJL ni kan, dia akan duduk rumah. Tapi dia dah cerita lah. Dia kata masa I nyanyi pak tinggi tu, dia kata I tekan break padahal aku tengah duduk kat sofa je. Dia kata aku pun tak tahu. Aku takut. So jadi aku tekan break. Dia kata guna kaki. Laki aku pun. Tak payah ulang AJL tu dah cukup. Maksud? Rekod balik cinta version AJL. InsyaAllah. Bagilah sembuh betul. Ni post-COVID ni bukannya cepat sembuh dia. Shoot MV pakai PPE. Betul juga idea tu. Kak Masya cannot sing after AJL. Itulah I tengah restkan my voice. So I tak berani nak nyanyi lagi. Sebab kita dah paksa diri dah kan. Apa Masya akan buat kalau tak masuk AF? What will you do now? I'll probably still be in the music industry. Probably teaching piano. Walaupun sekarang ni aku main piano ke laut. Dulu tu konon cita-citanya. Oh bukan. Oh ya, itu satu. Dua, cita-cita I nak jadi penyanyi latar untuk konsert-konsert. Macam ibaratnya macam, sebab I tu kan dulu kat TV tengok konsert kan. Kan kadang-kadang kamera akan pan kat bahagian orkestra, bahagian yang vocal, backing vocal. Masya suka tengok backing vocal tu. Masya cita-cita luar nak jadi tu. Nak AJL version for new release. InsyaAllah nanti I cakap dengan Genevieve. Sebab dia yang buat -1 tu. Vlog masa perjalanan AJL. Ada. Cuma I tak ada masa nak suruh, nak edit. Ada yang rajin edit tak? Next single lagu mencekik lagi please. Korang suka aku mencekik kan? Lepas tu nanti netizen cakap, alah Masya bukan boleh nyanyi, Masya menjerit. Hujan lah kat sini. Buat cinta versi akustik. Itu dah buat dah piano punya version.
Gini. Okay, last question. Masya nak tengok mana yang paling soalan yang macam worth it nak tanya. Yang salah dipandang. Paling manis. Bab cinta paling manis. Okay, I tengah membaca tau mesej korang. I tengah tengok soalan mana yang untuk I jadi penutupan. Key, okay. Alright, I found. Key high note untuk lagu masa AJL tu Masya yang setkan ke? Ya. Tapi I ada bantuan dari Genevieve juga untuk idea-idea. Sebab bagi Masya, kadang-kadang sebab Masya jenis suka bercerita bila nyanyi. Kalau korang tengoklah persembahan Masya kan, Masya memang jenis macam tu punya penyanyi. So Masya, I am lucky that I can imagine what kind of note yang sesuai untuk menjadikan lagu tu lebih dynamic, lebih soul. So part tinggi tu ada yang Genevieve bagi tahu macam kisah yang sudah beningkan. Kalau asalnya kisah yang sudah beningkan raga, jernihkan jiwa. So kalau kau dah dalam pentas AJL, takkan kau nak pakai melodi yang sama untuk yang second part. Of course you need to give it some dynamics kan. So that's why I tukar dia. And partly why is because that part kita punya string semua dah gempak, takkan you nak play low. So I bincang dengan Genevieve, I cakap kita macam okay, why don't kita ikut sekali apa string ke apa kat situ tu. So tu yang dia end up kisah yang sudah beningkan raga. Oh, I nak cerita satu part. Ada satu part. Laki I ni sebenarnya dia suka tahu macam jadi cikgu juga bila setiap kali I practice. Ada satu part yang dia request, tapi I tak buat. Sebab I rasa nanti I akan penat kalau buat juga. Dia macam ni. Part tinggi tu lah. Detik berganti. Detik berganti. Tak akan bukan. Detik berganti tak akan melaju masa untuk melihat ke sana. Apapun datang, mudahkan sabar dan tenang. Minta senang kesulitan. Dia nak tu. Minta senang kesulitan. Oh ini sorry bukan tu. Fahami semuanya. Fahamkan ni. Fahamkan segala-gala. Dia suka bagi dia macam ada rock kapak punya balada macam mana tah. Dia nak tu. Tapi kalau I buat tu, lagi sikit nafas I untuk tarik next song. Kisah yang sedang. So untuk selamatkan diri, I cakap no, cannot. Nanti I akan pancit. Dia kata, tapi orang suka ada balada-balada Melayu kat situ. I cakap tak sesuai. Technical wise nanti I akan mati. So last I cakap atas persetujuan Cikgu Syafi juga, dia cakap macam ni, kau buat je mana yang senang untuk kau ambil nafas. That was why I end up singing kisah yang. Aku berapa kali bagi note ni tetap salah punya chord. Kisah yang sedang meningkatkan raga, jernihkan. Sekejap mana tadi aku nyanyi tu, lupa pula aku. Fahami semuanya. Fahamkan segala-gala. Buat macam tu je. Kisah yang sedang meninggalkan.
So that was when that thing happened. So setiap bunga-bunga atau setiap notasi yang I nyanyi tu sebenarnya semua ada erti dan kenapa dinyanyikan begitu. Ya. So itulah kisahnya. Lepas tu kalau korang perasan kan Masya ada juga shoot video yang Masya cakap Masya try nyanyi sebelum Masya sakit tu. So patutnya last tu kan, takku tak lupa untuk menutup mata. Patutnya sorry tak boleh nyanyi lagi. Lah, I fikir balik tak boleh lah. Kena ada lirik kat situ. Takkan nak memanjang kan. So, I tambah. Ku terlupa tu menutup mata. Itu I tambah. Patutnya kan. Tapi tak nak sama lagi. Saya tukarlah. Okay, ada merepek dah lah. Patutlah aku nyanyi macam tak apa-apa. Dah pukul 2.30 dah ni. Okay lah you all. Thank you so much. Masya buat dengan Aina Abdul. Teringin tau. Actually I pernah duet dengan Aina. Cuma sebab kita orang kurang praktis, tak adalah rasa macam puas sangat lah duet tu. Pendek-pendek je duet kita orang. Ada dekat, tapi tak keluar lagi. Suara viral final season 3. Kita orang nyanyi lagu Oh, wanna dance with somebody, I wanna feel the heat with somebody. I duet dengan Aina lagu tu. Tapi best kan? Dapat duet dengan Aina. Teringin. I suka Aina. That's why I think Aina really deserve to win best vocal. Sebab dia nyanyi clean. Dia tak nyanyi macam aku banyak flat. Fanzi, why you not sleeping? You don't have... Oh ya, you cuti. Bukan, tak ada kerja hari ni. Okay lah, kurang. Aku dah tidur dah tu. So, thank you guys for... dah start dah suara aku macam ni. Thank you for the love. Thank you for the support. Thank you for your prayers. And I hope that won't be my last performance dekat AJL. So I really hope that you will continue to support macam mana yang I rasa korang support Masya untuk lagu Cinta ni. Kalau Masya ada lagu lagi lepas ni untuk AJL, untuk semi-final tolonglah vote. Untuk muzik-muzik tolonglah vote supaya Masya ada lagi peluang untuk berada atas pentas AJL. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. So thank you guys. Good night and thanks for watching the longest IG live ever. I love you guys. Bye.